Jadinya kita dah menyebut beberapa kali tadi tentang force diagram. Jadi untuk istilah kejuruteraan dan juga teknikal, pendidikan teknikal, kita ada satu istilah namanya free body diagram, FBD. Jadinya macam mana kita nak gunakan FBD ni? Free body diagram sebenarnya ia digunakan untuk memudahkan sesuatu lukisan, suatu sistem yang kita perlu selesaikan. Satu sistem kejuruteraan, satu sistem fizik, kita boleh memudahkan dengan sistem free body diagram. Macam mana caranya? Pemudahkan. Sentiasa pemudahkan. Free body diagram is a simplified sketch of a complicated system. Prosedur yang pertama adalah draw an outline shape, simple sketch of the object. Simple sketch using dots, using boxes, circles, so on and so forth. Now, the second procedure is that you need to show all forces available. Sketch of all forces available on the object. For example, the tension, the forces, the frictional forces, and the resultant forces. Okay, and put any angles available if if they are given in the question. And identify each force if it is possible. Label each force with magnitude and direction. Use letters to represent the unknown magnitudes and directions. For example, if you don't have, if the magnitude or any direction of the forces has not been given, you just need to put letters or symbol to represent the unknown magnitudes of the forces. Now, look at the next slide. Consider system as follow. It is given somebody insane enough to hang sphere. It's like a kettle jar. Hang a spear attached to a rope and a hinge and a pulley and a spring. So, let's say we have this kind of system. The first question will be draw the free body diagram of the. Somebody might want to know the free body diagram of the spear, or maybe we could also draw an FBD of the chord at CE. And also, maybe we could draw the FBD at of the knot at C. Now, we need to take care of this question one by one. Let us focus one by one. See, the keyword is focus. Do not try to solve all the three cases simultaneously. It is impossible. So pick one. Let's say we want to draw the free body diagram of a spear. Now, look at the spear. Focus on the spear. Okay, simplify the spear. Just we could simplify the spear by putting small dot over there. Kan ada dot kecil kan spear tu. Tak usah lukis besar. Jimat dakwat. Kemudian dah simplify sistem, apa lagi kena buat? Kena letak semua forces yang ada. Dekat sini kita ada apa force? Ada berapa force? Iaitu berat. Okay, berat. Berat sfera tu disebabkan oleh tarikan graviti ke bawah. Itu adalah force, gravitational force. Okay, dan kita ada tension, tali yang memegang sfera tersebut. Ada apa-apa force lagi tak? Tak ada. Dua daya ni saja. Jadi, dia punya free body diagram adalah mudah. Satu titik sfera ditarik ke bawah disebabkan pecutan graviti dan menghala ke atas disebabkan tegangan tegangan rantai atau tegangan cord ke atas. Arah dia ke atas. Kena ingat, tegangan ataupun tension bagi sebuah tali, rantai ataupun cord sentiasa menjauhi fokus kita. Titik fokus kita pada soalan ini adalah pada sfera tersebut. Jadi bagaimanakah arah kepada berat diagram tersebut? Ke bawah. Okay. Berat adalah ke bawah sebab dia mengikut arah pecutan graviti, iaitu ke center of the earth. Jadinya lepas itu, selepas lukis apa kita buat? Kita kena labelkan. Adakah kita tahu nilai berat bagi sfera tersebut? Ya, kita tahu dia beri 58.9 Newton. Tandakan 58.9. Bagaimana pula dengan tegangan tali? Tak tahu. Kita labelkan. Contohnya di sini kita labelkan sebagai TCE ataupun FCE. Kenapa C? Kenapa E? Sebab kita dah diberi ke dalam diagram tu. Okay.
telah diberi dalam diagram itu. CE itu adalah tali tersebut. Ataupun kamu nak letak apa sebarang simbol lain yang lebih mudah kamu. Okey. Soalan kedua pula. Dia tanya, draw the FBD of the chord at CE. Kita tengok pula chord. Chord dekat CE. CE itu adalah chord. Ada line-line force tak? Ada line-line daya tak yang bertindak ke atas tali CE? Tak ada. Kita dapati hanya tegangan tali tersebut saja ada. Jadinya jikalau tali itu sendiri yang menjadi menjadi fokus utama kita punya pengiraan, maka tegangan dia akan ada dua arah. Dan kedua-dua arah itu mesti menjauhi daripada center, daripada pusat tali tersebut. Contohnya, jika kita ada tali seperti ini dan kita tarik dia ke kiri dan ke kanan, tegangan dia akan ada dua arah. Satu tegangan ke arah kanan dan satu tegangan ke arah kiri. Berapakah nilai magnitude? Magnitude-nya akan sama ke arah kanan dan ke arah kiri. Okey? Jadi bagi kes kita dalam gambar ini, tegangan dia ada dua arah, iaitu ke atas dan ke bawah. Magnitude sama. Adakah magnitude diberikan? Tak. Jadi gunakan simbol sahaja. Dan soalan terakhir bagi contoh ini adalah draw the FBD on the knot at C. Dekat C pula, dekat ikatan dekat C tu. Ada berapa daya bertindak? Kita dapati ada tali ke bawah disebabkan ditarik oleh spera. Kemudian ada lagi ke arah kanan ditarik oleh sebuah spring. Dan ada lagi ditarik ke arah atas oleh satu puli. Dengan sudut 60 darjah. Lukiskan semuanya. Kemudian dah lukis, kita labelkan. Dah sudah label, ada tak tahu kita nilai-nilai force tersebut? Kita tengok FCE. Apakah maksud FCE? Selalunya kita boleh tulis FCE. Daya daripada chord CE bertindak ke atas knot tersebut. Di atas ikatan tersebut. Yang mana menjadi tumpuan kita, itu kita jadikan huruf permulaan. Contoh, force CE. Huruf permulaan dia, letakkan C supaya kita tahu, oh, untuk kes ini, kita fokuskan dekat ikatan C. Tengok pula FCD. Secara automatik kita tahu, oh, kita sedang menumpukan perhatian kepada ikatan C. Begitu juga FCBA. Itu cara penulisan dia. Adakah kita tahu nilai-nilai FCD, FCBA, FCE? Tak tahu. Kalau tak tahu, letak saja simbol-simbol huruf tersebut. Okey? Jadi, tips dan tricks dia untuk free body diagram adalah the tension of the chord. All direction of tension force must be away from the subject, from the focus of the FBD. Same goes for spring. The direction of spring force must be away from the subject. Sebab itu kita tengok dekat knot C tadi tu, kita ada satu daya ditarik keluar daripada knot C. Ditarik oleh apa? Oleh spring. Okey? Daya dia mesti tarik. Spring, tali, chain, cord, dia punya daya, dia punya arah, daya atau arah tegangan mesti menjauhi daripada titik fokus yang kita sedang kaji. Okey? Senang kan? Masih okey lagi? Kita tengok pula example lain dalam video seterusnya. Terima kasih.